Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita masuk kepada sesi tanya jawab pada pagi Sabtu 7 hari bulan Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 17 Julai 2020. Soalan yang pertama iaitulah tentang adakah dalam sunnah yang menyuruh kita tutup kepala semasa buang air besar sebab dikhawatiri syaitan akan melumurkan najis atas kepala, walaupun sudah baca doa masuk tandas. Menarik juga soalan ni, panjang. Jadi kalau orang ni masuk tandas tak tutup kepala, maka syaitan akan mari lumur najis atas kepala dia. Berat juga dia punya soalan ni kan. Kita mengatakan para pelajar sekalian, syaitan tak boleh kacau kita. Dah kita nak masuk tandas tadi, kita dah baca doa kan. Baca doa masuk tandas tu, dia tak mari dah. Cuma adalah adab. Mari kita tengok dari sudut soalannya, ada sunnah ke tidak, ada hadis ke tidak, ataupun ada masalah taghtiyatur ras, tutup kepala masuk tandas. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab dia As-Sunan Al-Kubra, dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' ghatta ra'sahu. Apabila Nabi kita pergi ke khala' ni mana tempat buang air, bagi kita kat masuk tandas lah, bukan masuk bilik air, masuk tandas. Orang Kelantan kata masuk jamban. Kelantan dia panggil jamban. Orang luar kata kalau jambang ni, orang Kelantan jamban tu toilet tu, tandas, tempat buang air. Maka dia akan tutup kepala dia. Wa iza ata'alahu, bila dia bersama dengan isteri dia juga dia tutup kepala. Cuma kata di para ulama, isnaduhu dhaif. Hadis ni dhaif, hadis yang tutup kepala ni. Maknanya dari Nabi tidak sahih. Cuma ada perbuatan para sahabat. Pada sahabat, contohnya Urwah daripada ayah dia Az-Zubair, dia kata Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar berpesan, ya ma'syaral muslimin istahyu minallah. Orang Islam, malulah kita kepada Allah kan. Dia kata fawallazi nafsi biyadi, dia bersumpah dengan nama Allah, aku akan tutup bila aku nak pergi buang air di tengah padang, bukan dalam bilik air, dalam kunah ni, tidak, di tengah padang. Dulu orang pergi buang air ni tengah padang, macam tempat kita juga lah. Pergi dalam gerok, orang Kelantan kata dalam gerok ni, dalam hutan. Masuk buang air. Maka dia kata bila pergi ke padang, dia kata aku akan tutup kepala aku kerana malu kepada Allah. Kata Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhdu, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannad, dia kata sanad dia sahih kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ada. Jadi maka di situ para ulama mengatakan bahawa elok min mahasinil adab. Kata Nawawi, yustahabu, eloknya kalau nak masuk ke tempat buang air, tutup kepala. Dia tak kata syaitan mari kencing, mari berak atas kepala, tidak. Dan ulama lain kata sebab hadis Nabi tadi ada. Cuma hadis tu dhaif. Maka bagaimana kita nak buat? Jadi ada yang mengatakan perbuatan itu sekiranya di tempat yang terbuka. Tempat terbuka. Tapi kalau kita dalam bilik air, dalam bilik tandas yang kita ada hari ni, tidaklah perlu, sebab itu memang tertutup. Kita kata wallahu alam. Maknanya bolehlah benda ni terbuka lah. Nak tutup kepala, tak tutup kepala, tidaklah kata menjadi siapa yang tak tutup kepala masuk bilik air tidak menyalahi sunnah lah. Tidak kata menyalahi sunnah. Baik,
Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, saya sampai ke masjid semasa azan subuh. Dia orang duk azan. Habis azan, manakah yang afdal, tahiyatul masjid atau sunat subuh? Yang ni saya dah ulang banyak kali dah. Kan? Kita dah ulang banyak kali. Tapi pelajar-pelajar kita mungkin ada yang tak dengar. Bila kita masuk masjid, sudah azan, maka kita terus dia solat sunat qabliyah. Subuh, zuhur, yang ada qabliyah yang muakkad ni. Yang masuk dalam projek mega tu kan. Zuhur, tahiyatul masjid, dia automatik. Dia duduk di bawah 2 rakaat sunat fajar tadi. Kalau kita solat zuhur kan sebelum zuhur kita nak 4 rakaat. Jadi tak perlulah jadi 6 dengan tahiyatul masjid lah. Tahiyatul masjid secara automatik dia masuk di bawah sunat qabliyah. Yang pentingnya bila orang masuk masjid, jangan duduk. Jangan duduk sebelum dia solat. Itu ya. Dah kita solat dah tercapailah arahan Nabi SAW yang Nabi kata jangan duduk sehingga kamu solat. Alhamdulillah. Soalan yang ketiga, apa beza takbir muqayyad dengan takbir mutlak ataupun mursal? Ramai orang duk tular takbir dari awal Zulhijjah. Masuk awal Zulhijjah tu orang dah tular video orang takbir. Sunnah ke tidak? Sampai orang kata ini apa ni pelik ni, nak raya dah ni, baru 1 Zulhijjah, raya 10. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau benda yang baru kita tak pernah buat, eloklah tanya macam ni kan. Kata di Imam Syafi'i kata apa? Yukabbirun nas, manusia mula bertakbir untuk hari raya fitrah ketika terbenamnya matahari akhir Ramadan. Maknanya akhir Ramadan maghrib tu terbenam matahari, masuk malam raya, bolehlah kita mula bertakbir. Mula takbir. Contohnya kita raya, kita puasa tahun ni 30 hari. Jadi lepas maghrib tu bolehlah takbir. Kalau hari 29 tak boleh, kita kena tunggu majlis raja-raja isytihar dulu, nampak anak bulan ke tidak. Jadi maghrib tak boleh lagi, mungkin Isya mungkin dapat lah. Itu dipanggil untuk hari raya fitrah, kita mula dengan malam hari raya sampai ke imam khatib keluar untuk solat hari raya, tamatlah sekata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tamat. Adapun takbir mutlak ni mana kita takbir raya juga, sama kita boleh takbir awal lagi, tak terikat dengan waktu solat. Kita berjalan di pasar ke, kita berjalan di mana-mana, kita berjalan, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbir tempat kita sehari dua ni agak-agak orang kata apa? Mana pak cik tu? Mentang tak ada pergi masjid PKP ni, takbir raya tengah jalan pula. Kan? Lah. Imam Syafi'i kata takbir mutlak, dalam kitab Fiqh Syafi'i kata ni, takbir mutlak dimulai daripada kita tengok hilal Zulhijjah. Maknanya masuknya 1 Zulhijjah sudah boleh takbir sampai berakhirnya hari tasyrik yang ke-13. Sampai hari tasyrik yang ke-13 boleh takbir. Sekarang ni takbir ni. Takbir boleh kita buat kan? Boleh kita buat. Takbir muqayyad bila? Dipanggil takbir muqayyad ni bila pula? Adapun takbir muqayyad, maka kita kena takbir pada pagi bila? Pagi hari Arafah. Pagi hari Arafah nanti, hari 9 kita dah mula boleh takbir pada pagi tu. Yabda min subh yaumi Arafah. Pagi hari 9, lepas subuh kita boleh takbir raya dah. Sampai ke hari asar hari 13. Maknanya ada 4 hari boleh takbir. Jadi jangan marah. Tanya soalan, lafaz takbir tu panjanglah, kita nak pergi pada soalan lain. Jelas ke tak jelas? Masalah takbir
Apa mana mursal, muqayyad, mutlaq? Mutlaq dengan mursal mana takbir tidak terikat dengan masa. Bila-bila je kita nak takbir, kita teringat takbir. Bahkan ada sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhum, dia berjalan di pasar dia ni takbir, nak suruh orang ramai, bila dengar teringat oh nak takbir. Dan kita sekarang ni pun kita tak sempat nak takbir. Di pasar kita pasang je lah, kita letak di Facebook kita ke, kita pasang takbir-takbir yang ada tu, rakaman letak situ, biar orang tengok, oh orang pakai ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masyarakat kita ni nampak macam belum jadi budaya lagi. Kita budayakan dia, insya-Allah. Soalan yang keempat, sekiranya anak kita sudah cukup balik, dewasa, educated, dalam ilmu dunia, berkerjaya sendiri, tapi kita sebagai parent, mak ayah gagal untuk menyedarkan anak ini menutup aurat. Mereka tinggal bersama kita sebab belum berumah tangga. Anak kita duduk dengan kita, tetapi mereka tidak tutup aurat. Auratnya tak jaga, tunduk kepala pun tak ada. Adakah ibu bapa masih dipertanggungjawabkan akan dosa tidak menutup aurat tersebut? Sebagai ibu bapa, kan, kita telah maklumkan, dah maklum kepada dia. Jawab di sini para ulama berbincang panjang tentang tanggungjawab ibu bapa. Sekiranya kita daripada kecil, kita dah didik anak kita ni tutup aurat dengan adat-adat Islam, patuh syariah pakaian dia, tiba-tiba dia besar, dia dihantar pergi belajar di mana-mana universiti yang tidak Islami, sama ada dalam negeri ataupun luar negara. Ni kita kadang-kadang rasa sedih juga ni. Dia panggil UPU ni dah keluar ni. Saya pun heran juga. Budak mengaji sekolah agama, daripada tingkat 1 sampai SPM, mengaji sekolah Arab, sekolah agama lah. Dalam CG dia banyak pengajian agama. Tapi bila pergi keluar UPU, dapat pengajian seni, lukis lah, seni masak lah, apa benda nak hantar ke sini, budak ni lari China nanti. Bila budaya dia membesar, dia peringkat universiti ni peringkat akhirnya, dia membesar macam ni, mungkin lari China nanti dia. Yang tu dulu tutup aurat baik-baik, telengkung comel-comel, mula nak belik tekok dah telengkung. Mula dah tu. Nanti akhir kali tercabut dah, hilang. Maka ibu bapa, kalau sekiranya kita sudah didik anak kita tapi dia besar, dia membesar, dia hilang daripada radar kehidupan beragama, maka ketika itu menjadi kewajipan, lebih-lebih lagi soalan ini dia duduk sekali dengan kita. Kewajipan ibu bapa amar ma'ruf nahi mungkar, wajib kita kena didik anak kita. Anak kita. Kenapa kita takut dengan anak? Nasihat. Sama ada awak duduk bagilah nasihat cara baik. Tak payahlah halau dia keluar daripada rumah, tapi kita bagi nasihat, rayu dia, pujuk dia, biarlah dia pakailah tudung kerana Allah. Biarlah mak senang hati tengok kau keluar rumah dengan bertutup aurat, bapa senang hati. Bagilah nasihat. Ni kadang-kadang kita lemah depan anak-anak ni. Dan lemah. Mak tegur saya sekali lagi, saya potong bajet 500 bulan. Tak jawab dah mak, pakailah, nak pakai apa pun, jangan telanjang sudahlah. Ini pun satu masalah. Bahkan kata di ulama, anak kitanya dah kahwin sekalipun, contohnya anak kita sudah kahwin, ada suami, tiba-tiba datang rumah kita masih lagi tak tutup aurat, baju tak cukup saiz, wajib ibu bapa tegur, wajib. Kan dalam hadis Nabi kata, iza man ra'a minkum munkaran, siapa tengok benda mungkar, falyughayyir bi yadihi, dia kena ubah dengan tangan. Anak kita tak boleh nasihat. Dia ada suami ustaz, betul dia ada suami, tapi nasihat ibu bapa wajib kena beri. Jangan kata budak-budak sekarang ni, dia ada suami, dosa atas kepala suami, lah dosa atas suami seorang. Kita pun dosa juga sebab tidak tegur anak kita sendiri. Kadang-kadang suami lebih takut kepada bini daripada takut pada mak. Baik. Sekiranya tuan atau puan sudah bagi nasihat, sudah bagi, dia tak irau juga, kita kata insya-Allah sudah, mudah-mudahan kita selamat daripada tanggungjawab. Tapi biarlah kita menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar tu biar jelas. Ramai, ini soalan yang kelima, ramai keluarga muda dewasa ini kerap makan dengan tangan kiri. Biasa makan tangan kiri ni kalau makan dengan sudu.
dengan garpu dah. Dengan tangan, kalau makan dengan tangan dia kanan. Tama-tama tua-tua yang kidal ni, dia panggil kidal. Kalau makan dengan tangan dia boleh guna kanan. Tapi kalau guna alat, kiri selalu. Macam nak buat. Apabila ditegur, mereka kata ini hak ataupun privasi sendiri. Jaga diri masing-masing. Macam mana? Bagaimana nak mendidik masyarakat macam ni? Jawab dia, Islam mengajar suluk, adab. Di antaranya adab makan. Adab makan. Semalam ana telah baca kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, tuan-tuan tengok dari rakaman kita, Riyadhus Salihin siri yang ke-101. 111. Ada tajuk dia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum. Nabi kita suka menggunakan kanan semuanya dalam makan minum. Bahkan dalam hadis Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza akala ahadukum", apabila kamu makan, falyakul biyaminihi, makan dengan tangan kanan. Bila minum dengan tangan kanan. Lish? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Jadi siapa nak ikut syaitan, buatlah. Tapi jangan pula over sangat kita ni, kan? Jangan over. Tengok orang minum tangan kiri, syaitan tu. Ini cerita budak-budak. Waktu anak duduk di Madinah dulu, anak-anak saya ni, 2 orang sempat masuk sekolah rendah di Madinah, sekolah Uqbah bin Amir. Jalan airport tu ada sekolah, sempatlah masuk belajar di situ. Dan dia juga masuk di prasekolah, dipanggil pasti. Orang Arab panggil Raudah. Dia belajar hadis ni. Di pasti Arab ni dia ajar 2 hadis yang mantap. Hadis Ibnu Abbas, ya ghulam tu. Awal lagi dia pergi sudah dipasak dalam hati dia hadis ya ghulam ihfazillah yahfaz. Mujaga Allah, Allah jaga kamu, kan? Hadis ni bang hadis akidah. Kemudian dia hafal pula hadis Umar bin Abi Salamah, hadis tentang adab. Ya ghulam samillah kul biyaminika kul mimma yalik. Anak makan, nak baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang ada depan. Jadi dia belajar hadis ni. Nabi hadis makan syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi masa tu adalah makcik-makcik ni mari daripada kampung. Saya bawa balik lah rumah. Orang mari ziarah Madinah kan. Kita balik beli nasi mandi, pergi makan. Makcik-makcik ni biasalah makan minum tangan kiri. Budak ni mari bisik. Bah. Lesh, kata SP. Dia kata syaitan. Dia kata syaitan kata tu. La ya awaladi. Makcik ni mari Malaysia ni kenapa? Dia kata ya kulu bisima. Dia kata tak kulu bisima. Dia makan dengan tangan kiri, minum tangan kiri. Masya Allah, tengok budak ni pendidikan tu penting. Pendidikan tu penting. Dia boleh kata syaitan tu makan tangan kiri. Jadi kita ni nasihat betul-betul. Ada seorang dalam hadis Muslim, anna rajulan akala 'indan nabi bishimalihi. Seorang ni makan depan Nabi, dia makan dengan tangan kiri. Makan tangan kiri. Faqala lahu, Nabi kata, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Nabi tegur dia. Qala la astati', saya tak boleh. Dia jawab dengan sombong, saya tak boleh. Qala lastata'ta, boleh je. Nabi kata, ma mana'ahu illa al-kibir, tidak ada yang menghalang kamu daripada nak makan tangan kanan kecuali sombong. Orang tegur tak nak ikut. Dah tak boleh dengan sudu, campur je sudu, makan dengan tangan. Apa yang masalah? Kecuali dalam majlis protokol tu kita belajarlah, latihan, insya-Allah bolehnya. Fama rafa'aha ila fi. Bila orang ni jawab dengan sombong kepada Nabi, Allah jatuh hukuman dia. Tengok fitnah ni, tak boleh lagi nak angkat tangan dia. Tangan kanan dia tak boleh angkat. Makan tangan kiri seumur hidup. Na'udzubillah. Jangan sombong kita dengan sunnah Nabi SAW. Tapi tak syarat. Bukan kata orang, semua orang yang lawan sunnah ni tangan kiri, tangan kanan lumpur lah. Tak syarat. Cuma dalam peristiwa ini saja, sebagai pengajaran. Allahu Akbar. Soalan yang ke-6, musim PKP COVID ni, masjid diarahkan supaya solat hajat selepas solat Isya. Ada imam selepas solat terus bangun solat tanpa habiskan zikir selepas solat dulu.
apakah adab yang sepatutnya. Jadi dua perkara di sini. Perkara yang pertama, masalah solat hajat berjamaah setiap malam. Kita mengatakan itu perlu dinilai balik lah. Ada ke dalam sunnah macam tu? Baik, saya nak fokus pada soalan dia saja, iaitu bagaimana, adakah kita selepas solat terus bangun solat sunat dalam hari solat hajat, ataupun kita zikir dulu? Kata di para ulama, al-aslu, asal sunnah di dalam tasbih, zikir selepas daripada solat ini, apabila kita solat. Bila sudah solat, kita mula dengan zikir lepas solat dulu. Bukannya mula dengan solat sunat kemudian baru zikir. Itu tartib dia. Jadi kita mula astaghfirullah. Tak lama tuan imam, saya dah kumpul dalam satu risalah zikir selepas solat ni 10 bacaan sekejap je. Dalam buku ni ada. Dalam buku ni zikir lepas solat. Kita letak dua di sini. Satu zikir pagi petang dan zikir lepas solat. Ada ni. Ataupun dalam buku kita Perisai Muslim ni pun ada. Tuan-tuan yang sudah dapat perisai, dalam handphone sudah diberi, boleh ambil ya, dalam tu ada. Alhamdulillah. Zikir lepas solat ni 10 bacaan pendek sekejap je, tak lama pun. Selesai zikir, barulah kita bangun solat sunat. Macam program tadi, nak buat program lain, solat zikir dulu, kemudian baru solat sunat. Itu baru betul, kan? Baik, kalau orang ni menyalahi juga macam mana? Seperti mana dalam cerita kita ni, kata di dalam kitab fiqh kita, dalam kitab fiqh Ibnu Hajar Al-Haytami kata, la yafutu, tidak putus, tidak hilang pahala zikir kalau buat contohnya kita nak cepat, saya nak pergi ambil anak sekolah ni pukul 1 dah ni, 1:30 ni. Jadi kita selepas solat kita zikir tiga. Astaghfirullah, Allah mantan salam minkas salam, tabarak ya jalal ikram. Kita bangun sambil berjalan, kita bangun solat sunat dulu, Allahu akbar. Kemudian lepas solat sunat sambil berjalan kita pergi ke kereta, kita tamatkan zikir subhanallah. Ibnu Hajar kata tak hilang pahala zikir, tetapi al-faid, hilang kesempurnaan. Sepatutnya zikir selepas solat dimula selepas solat sampai sudah baru kita solat sunat. Sepatutnya begitu. Eloknya begitulah nasihat kita kepada imam-imam, jangan gopoh lah. Kalau nak solat hajat juga pun selesaikan zikir dulu. Ni satu lagi, ada budaya baru pula ni sekarang, budaya baca surah Al-Mulk selepas isyak. Setakat masjid 2-3 tempat yang saya pergi, imam juga langgar SOP. Selepas solat isyak, kita duk sibuk dengan zikir subhanallah kan, 3 kali ni. Orang masjid duk sibuk duk edah kertas surah Al-Mulk yang dia ada photostat bagi-bagi. Kata sibuk apa ni? Sabar dulu sekejap, habiskan zikir lepas solat, kemudian kita bacalah Al-Mulk. Elok baca Al-Mulk tu, memang ada hadis baca Al-Mulk kan, malam-malam sebelum tidur, bukannya lepas isyak selalu, tapi dah nak jadi satu budaya baru pula. Jadi kita kata jangan langgar. Setiap waktu tu ada hak dia. Ini lepas solat kita ada hak zikir lepas solat, kemudian baru kita pergi kepada solat sunat ataupun nak baca Al-Mulk, nak baca apa, itulah yang sepatutnya. Jadi surah Al-Mulk ni, ini soalan yang ke-7. Bolehkah kita baca surah Al-Mulk waktu asar? Contoh, nawaitu kita baca untuk malam, baca selepas asar untuk malam. Masya Allah. Kita kata mana boleh main niat-niat macam tu kan? Boleh tak saya makan pagi ni untuk kenyang tengah hari? Contoh jauh lah. Kita kata saudara atau saudari yang bertanya, ikutlah SOP. Hadis yang menyebut tentang kelebihan baca Al-Mulk ni waktu malam, sehingga ada ulama kata dekat nak tidur tu waktu dia. Tapi daripada tak baca langsung, boleh juga kita baca selepas solat isyak. Tetapi ingat, selepas solat isyak, setelah kita selesai zikir lepas solat. Jangan pula langgar pula. Zikir lepas solat tak baca dah. Al-Mulk. Kita kata sabar dulu. Sibuk ni zikir masjid. Bagi saya tak nampak lah tangan dia tak bergerak lah, subhanallah, dia sibuk duduk edah kertas. Kita buatlah dengan mengikut apa yang sunnah Nabi SAW.
Baca lepas asar je dia boleh pahala. Cuma maksud baca malam tu tak sampai. Maksud dia malam belum tidur, maknanya paling awal selepas Isya. Bukan selepas asar, tukar balik format. Lepas asar baca surah Al-Kahfi kalau belum baca lagi. Soalan yang ke-8, selepas solat kita dapati arah kiblat tersalah atau membelakangi kiblat. Patut kiblat ikut ni, kita solat kau ni kan tentu salah. Ini kita kena ulang balik lah. Solat kita tu sebab kita solat salah tadi. Kenapa tak tanya orang? Kita bukan duduk dalam hutan yang terpaksa kena ijtihad. Dalam masjid ni senang ya nak tanya orang. Tambah-tambah sekarang ni pula kita ada GPS, ada macam-macam program yang dalam handphone kita yang boleh kita mana arah kiblat. Cuma ada kadang-kadang lari sikit. Patut gini, mungkin menyerung sikit. Itu insya-Allah lah. Fawalli, hadaplah ke arah Masjid Haram tu. Itu insya-Allah mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau belakang depan kita pun tak tahu, kenapa tak tanya, kenapa tak kaji dulu sebelum solat, maka kita katakan tidak. Soalan yang ke-9 bersangkutan dengan surah An-Nur yang kita baca tadi. Ayat 58-59. Saya nak tanya bagaimana pula kalau ibu yang memberi susu dada pada bayi tapi mendedahkannya kepada anak-anak yang besar yang dah hampir balik atau yang dah balik. Sudah. Tak. Adik mari, mak, ibu, adik menangis ni. Bagi ke mak dia adik, mak dia pakai buka baju prank wis lalu. Macam orang asli kita ni. Jadi di sini ada khilaf ulama tentang aurat ibu di hadapan anak-anak. Aurat ibu di hadapan anak-anak, ada ulama katakan aurat kita depan mahram kita seperti dia panggil aurat dalam rumah. Aurat dalam rumah ni makna pakaian biasalah, kita pakai t-shirt dengan pendek pun boleh, tak payah bertudung kan. Tapi taklah buka semua tempat-tempat yang dikira agak sensitif. Cuma dalam mazhab Syafi'i agak longgar sikit di sini. Jadi kita mengatakan dari sudut adab etikanya, tudung-tudung lah. Nak bagi susu pada anak tu ambil kain tudung ke sikit. Jangan ada orang panggil duduk seronyeh, itu macam orang asli ya kita ni kan. Itu dari sudut adab lah. Kalau anak-anak kecil tidak jadi masalah. Wallahu alam. Isu yang ke-10, mengadakan tazkirah sebelum masuk waktu Jumaat. Adakah digalakkan? Adakah menepati sunnah? Jadi ini ada perbincangan ulama kerana ada hadis yang Nabi kita larang. Hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anit tahalluq yaumal Jumaah qabla as-salah. Nabi kita larang berkumpul buat halaqah ilmu ni sebelum solat. Hadis ni riwayat Abu Daud. Kata di syarah Abu Daud, nama dia Aunul Ma'bud. Dalam kitab Aunul Ma'bud kata, qala al-Khattabi, Al-Imam Khattabi Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala, dalam syarah dia pada Abu Daud, dia kata innama makruh berkumpul sebelum solat untuk ilmu dan muzakarah. Sebab kita diminta supaya datang awal ke masjid hari Jumaat untuk apa? Untuk berzikir, untuk solat, untuk baca Quran, untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila imam khatib berkhutbah, kita kena dengar khutbah. Apabila selesai Jumaat, boleh buat halaqah. Itu kata dia makruh di situ. Baik, itu kata Al-Khattabi. Kata At-Tahawi kata an-nahyu anit tahalluq, larangan di sini kalau kita berkumpul tu menyebabkan orang nak buat sah tak boleh mengganggu, maka itu yang makruhnya. Wa qala al-Iraqi kata apa? Jumhur ulama mengatakan rubbama boleh jadi putus saf dan sebagainya. Namun begitu ulama tak kata haram, sebab terdapat sekumpulan daripada ulama salafus salih mengadakan halaqah ilmu, majlis ilmu sebelum solat. Di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni waktu nak dia tengok orang berkumpul nak solat Jumaat, dia bagi ceramah tazkirah. Sampailah imam khatib keluar nak khutbah baru dia berhenti. Cuma di sini ada perbincangan sedikit, iaitu tentang
Sekarang ni kita, kalau dulu orang buat halaqah situ je. Sekarang pakai mikrofon, satu masjid dengar. Nah, bagi saya eloknya kalau kita nak buat halaqah belum Jumaat, kita guna masjid, kita guna ruang yang satu ruang je kata. Contohnya sini halaqah, siapa nak dengar mari sini. Yang nak baca Quran, yang nak selawat, yang nak solat, duduk di ruang yang satu lagi. Sebab kita bagi peluang. Ada orang dia nak solat, ada pelbagai lah orang jangan kata patutnya dia mari dengar ceramah, dia bukan masya-Allah. Dia akan dengar khutbah nanti. Dia wajib kena dengar khutbah. Nah. Jadi khilaf lah perkara ini. Eloknya macam itulah. Eloknya macam tu, kita jadikan tazkirah selepas Jumaat. Sebelum Jumaat boleh dengan SOP tadilah. Wallahu a'lam. Soalan yang ke-11, dalam tadabbur pagi-pagi kita bincang tentang adab perkahwinan, adab menghadiri majlis kenduri, walimatul urus. Sekarang ni ada dua jenis kad. Dua jenis kad pula. Satu kad dia tulis kenduri walimatul urus, majlis kahwin. Satu lagi kad dia tulis kenduri kesyukuran. Sudah jadi satu budaya baru dalam masyarakat ni, kalau tak tulis syukur, kita kena pergi, kena ada salam, dia panggil salam apa ni? Salam cuit ni. Sampur kat sini. Orang Kelantan panggil mengeleh. Salam berkaut dia panggil. Jadi ada orang kata kalau yang tulis syukur, maknanya itu tak ada bagi. Kalau kita bagi pun tuan rumah tak nak ambil. Bahkan dia malu pula nak ambil kan. Dia kata saya buat kenduri kesyukuran. Ada orang kata kalau kenduri yang tak syukur tak perlu kita pergi. Betulkah? Jawabnya tuan-tuan dan puan-puan, kenduri kesyukuran sempena dengan walimatul urus, perkahwinan anak adalah satu sunnah. Nabi kita bagi tahu pada sahabat yang kahwin, Nabi kata aulim walau bisya. Kendurilah walaupun seekor kambing. Tak payah besar. Kenapa kita buat besar kemudian nak minta duit dengan orang? La. Ini budaya yang tidak baik. Hapuskan budaya main salam-salam kaut ni, mengelak ni tidak ada. Jadikan satu je, kad je pun tag kita walimatul urus, maknanya majlis perkahwinan. Orang nak bawa hadiah, sila. Tak bawa hadiah tidak jadi masalah. Kalau niat buat majlis kerana nak ambil duit, baik awak buka kedai lalu senang, buka restoran senang. Memang kita panggil orang masuk kena bayar. Saya zaman kecil-kecil dulu dengar lah orang-orang bual-bual kan, dia kata tak balik modal lah. Tak balik modal. Sebab panggil Toke kedah dia beli tu mari RM50. Panggil puak kampung dia RM5 dia bagi. Alah, kita sembuh seekor habis RM3,000. Balik modal boleh RM2,500. Mengungkit pula. Kita kata subhanallah. Jadi tuan-tuan hapuskan budaya asing-asingkan. Semua kenduri walimah itu syukur. Saya keluar satu risalah ni. Tuan-tuan ambil risalah ni, tajuk dia kewajiban yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Comel ke tajuk dia ni. Kebahagiaan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai, yakni majlis tazkirah, majlis perkahwinan. Ada dalam grup kita, nanti kita bagi insya-Allah. Dalam Facebook pun ada. Banyak benda-benda yang terlanggar SOP kita dalam budaya-budaya kita ni kan. Baiklah, kita pergi soalan yang ke-12. Panjang. Adakah hadis sahih tentang masuk rumah? Ketika masuk rumah agar syaitan tak dapat jadi rumah kita ni tempat menumpang. Dan cukupkah kita bagi salam je? Jawabnya ada hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Dalam riwayat Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, dan an Jabir, qala sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala ar-rajulu baitahu fazakara Allah inda dukhuli. Bila seorang tu masuk rumah, dia pun sebut nama Allah. Kita kata bismillah. Bismillah. Masuk pula rumah, bila nak makan baca bismillah. Qala syaitan bertempik, la mabita lakum wala asya. Rugi malam ni, nak masuk rumah pun tak boleh.
Nak makan sekali dengan tuan rumah pun tak boleh, sebab semua dia baca bismillah. Tapi Nabi kata apa? Kalau dia masuk rumah tak baca bismillah, syaitan masuk sekali, menumpang tidur dalam rumah. Bila makan tak baca bismillah, syaitan duduk makan sekali dengan di tempat kita makan. Hadis ini sahih dalam Muslim. Jadi baiklah, apa kebacaan yang kita nak baca dalam perisai Muslim ni ada tuan-tuan? Dalam perisai Muslim yang duduk dalam handphone tu ada kan? Di antara bacaan yang adanya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, ataupun kita kata Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa khairal makhraj, al maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kemudian kita bagi salam. Cuma hadis ni riwayat Abu Daud, dalam perisai dia kata sanad dia sahih, tapi setelah saya semok semula sahih, Syekh Nasiruddin ditarik balik, mana hadis tu dhaif, tapi bolehlah kita nak baca. Itu kan khilaf ulama dalam masalah fadail. Kita baca bismillahi walajna bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna, kemudian kita bagi salam assalamualaikum kalau ada orang dalam rumah. Baca. Oh, tak ingat ustaz, bismillah je baca. Kita buka pintu tu bismillah, alhamdulillah, masuk. Syaitan pun terhenti sekat tu ya, tak ada lagi, tak boleh masuk lagi dia. Baik, itu bacaan. Tuan-tuan ambil dalam perisai ni ada. Yang ke-13, hukum aurat menantu dengan mak mertua angkat. Makcik ni dia ambil seorang budak perempuan, dia bela. Mengikut dalam soalan ni kata tak sempat menyusu. Masa tu mungkin dia tak tahu, tak belajar lagi masalah susu-susu ni kan. Jadi tak menyusu, susu botol je lah. Jadi dia anak angkat makcik, dibesarkan dengan susu lembu, kita kata. Kemudian budak perempuan ni tak ada masalah dengan mak angkat dia, sebab dia pun perempuan, ibu angkat dia perempuan. Cuma bila budak ni kahwin, menantu angkat, kita kata menantu angkat adalah orang yang tidak mahram, tidak ada sebarang hubungan dengan makcik itu dari sudut syarak, maka dia makhluk asing dari rumah kita. Bila menantu angkat balik rumah, wajib mak angkat tutup aurat. Dan anak angkat perempuan pula tak boleh bersalam, kena tutup aurat di hadapan bapa angkat. Kalau bapa angkat masih hidup, tak boleh nak bersalam, tak boleh apa. Anak angkat ni manusia asing, makhluk asing dalam rumah kita. Jadi mana kita nak betulkan channel sekarang ni, saya dah bagi beberapa kali tip, iaitulah kita ambil budak-budak yang kecil belum 2 tahun, kita susukan dia. Dulu ada soalan, kalau orang ni tak ada suami, boleh tak dia injek hormon supaya keluar susu? Dalam majlis fatwa Malaysia sudah ada, boleh. Yang penting syarat susu tu keluar, dia susukan anak ni, jadi baby tu anak angkat dia, jadi mahram dia. Kalau tak ada juga susu, susahlah ustaz, main-main hormon ni masalah. Pergi cari adik-beradik kita ke, adik-beradik kita yang masih menyusu, jadi budak ni jadi anak susuan kita, anak saudara susuan, mahram. Oh, tak ada dah, adik-beradik saya pencet habis. Pergi cari cucu anak saudara kita, anak saudara tengah menyusu, susukan dia. Pagi pula anak saudara belah suami kita, susukan dia. Dua-dua pihak susu, alhamdulillah, selesai masalah. Soalan 14, kita nak buat korban, pantang larang dia tak boleh potong kuku, potong rambut pisai setelah masuk Zulhijjah. Betul? Naam. Kalau terpotong macam mana? Sudah dia kena bayar dam lah, seekor unta kan. Saya suka bergurau dengan jemaah haji. Kata tuan-tuan, kalau saya bayar angkat unta-unta tu, itu gurau tu. Kata dia ulama, perkara ini kita pilih pandangan mazhab Syafi'i, kata makruh perbuatan itu. Jadi kalau kita terpotong juga, istighfarlah, astaghfirullahalazim. Kemudian janganlah potong lagi, tunggulah 2 hari 3 hari lagi nak korban. Selepas korban kita potonglah. Tapi kalau tersalah, kita cukuplah dengan istighfar, tidak ada bayar dam dan sebagainya. Soalan yang ke-15, apakah pandangan Ustaz tentang solat yang ditinggalkan masa lampau, perlu qada atau tidak? Dia para ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama kata sekiranya orang solat kerana uzur, terlupa, maka dia kena qada, ittifaq ulama. Ittifaq.
Tapi kalau dia tinggal kerana malas-malas macam zaman-zaman dululah, kan, dia berdosa, wa alaihi qada. Mengikut majoriti ulama dia kena qada. Cuma ada sebahagian mazhab seperti mazhab Az-Zahiriyah, ada satu pandangan daripada beberapa ulama yang mengatakan tak wajib qada, cukup dia istighfar, kemudian dia banyakkan solat sunat. Jadi dia tanya pandangan Abu Anah macam mana. Saya kata jamak dua. Qada lah sebanyak mungkin. Kita meraihkan pandangan majoriti ulama kata kena qada, sebab hutang Allah lebih berhak untuk kita tunaikan. Elok kita qada. Tetapi tidak menghalang kita untuk solat sunat. Sebahagian ustaz ni bila dia kata qada tak boleh solat sunat. Habis pakcik-pakcik ni, makcik ni tua ni tak solat tarawih. Nak solat tarawih ada qada, nak qada letih. Akhir kali tak solat belaka. Jadi saya ambil pandangan jalan tengah, kita qada dan kita juga solat sunat yang muakkad. Contohnya solat muakkad 12 rakaat, 2 rakaat duha, 3 rakaat witir, paling minima kita letak situ. Cukup. Yang lain itu semua kita waktu lain kita qada semua. Qada. Sebab qada ni boleh lepas subuh boleh qada, lepas asar boleh qada. Jadi kita jamak antara dua, harmonikan masyarakat. Ramai saya jumpa orang tua-tua tak solat, khususnya tarawih. Kenapa pakcik tak solat? Pakcik ada qada. Ustaz royak, ustaz cakap kalau ada qada tak boleh solat sunat. Dia pun tak semaya lah. Dia semaya tarawih dengan imam 2 rakaat, lepas tu bakal duduk cokor situ, tunggu makan cendol, nanti habis solat tarawih nanti. Rugi nanya kat dia. Soalan yang ke-16, apakah hukum kita ambil sedikit buah-buahan atau pucuk ulaman yang ditanam tumbuh dalam kawasan awam, pentadbiran kerajaan tempatan seperti taman rekreasi atau zoo? Sudah dah lah, macam mana nak jawab saya ni? Mengikut ulama kata asalnya harta umum ni tak boleh kita ambil. Tak boleh kita ambil. Itu dia panggil harta umum, harta kerajaan. Tetapi kalau benda-benda yang sedikit je, yang tidak merusakkan tanaman tu, contohnya kita kata bunga. Kalau kita ambil semua, pakai ambil bunga, punahlah dia punya landscape kawasan tu. Tapi kalau bunga yang duduk di belakang-belakang sedikit, katanya tidak menjadi masalah. Cuma dalam masalah ini kita tengok kepada uruf lah, uruf. Biasanya di taman bunga dia ada pengawal dia. Jadi kalau pengawal kata boleh, ya ambil kawasan ni, sebab kami pun nak potong dah lepas pada ni, bolehlah kita ambil. Buah-buah contohnya tak ada orang ambil ni buah ni, nanti gugur kat sini membazir. Jadi bolehlah kita ambil dalam suasana tengok kepada uruf. Tapi kalau buah tu diambil hasil oleh pihak PBT, kerajaan tempatan ambil, hasil tu dijual pula untuk nak bayar gaji pekerja-pekerja, tak boleh kita ambil. Jadi banyaklah dia punya prosedurnya. Kalau tuan-tuan nak puas hati, tanya majlis fatwa lah, senang. Hantar soalan ini ke pejabat mufti. Pejabat mufti. Yang ke-17, sehubungan dengan ayat 60 surah An-Nur. Surah An-Nur ni Masya Allah banyak timbul soalan. Ada 11 kategori rumah yang boleh kita makan tanpa izin. Bagaimana pula dengan pokok buah-buahan? Sama juga. Anda ingat saya sebut ke tak sebut dalam soalan? Terima kasihlah kepada penyoal. Mungkin saya tertinggal waktu tu. Dia kata keizinan rumah boleh makan termasuklah pokok-pokok dia. Contohnya orang ni cakap, ini dusun saya ni, kebun saya ni, silalah mari bila-bila je nak makan, boleh kita pergi. Cuma ingat satu ya, makan diizin. Adakah dia benar kita tapau bawa balik, masuk dalam guni? Kalau tak benar, tak boleh ambil. Makan setakat itu je. Nak buat balik kena ada izin lain, ada permit lain pula. Dia punya, jangan langgar SOP. Boleh makan je lah, jangan pula pergi kacau ambil hal lain. Ni kadang-kadang kita ni langgar habis ya. Orang suruh makan situ, dia bawa balik tapau habis anak cucu dia balik lah. Tapi kalau tuan tu kata boleh, aku izinkan kau datang ke kebun aku, makan sampai kenyang, diizinkan isi sampai penuh bonek kereta, alhamdulillah, boleh. Kita kena tengok kepada al-iznul urfi, uruf dia izin tu macam mana. Balik pada situ. Tapi ayatnya samalah. Contohnya tuan kebun ni kata, ni kebun saya ni ataupun dalam rumah dia kata, pokok-pokok yang saya tanam tepi jalan ni, bila masak buah ambil lah, makan. Boleh kita makan. Jadi kalau nak jual jangan. Baik, yang ke-18, sekiranya terlupa solat sunat sebelum zuhur, Masya Allah, dah mula solat fardu, terlintah tak solat sunat, bolehkah kita keluar? La,
Allah sebut lagi, la tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalan kamu. Bila kita solat Allahu Akbar, syaitan mai kacau. Awak tak dapat banglo, tak dapat mahligai projek mega lah. Mu tak solat sunat qabliyah, jangan batalkan. Teruskan solat. Nanti lepas solat kita qada 4 rakaat belum zuhur tadi, selepas solat kita qada. Tapi kalau solat yang tidak muakkad macam sebelum maghrib contohnya, tak payahlah ada ulang-ulang. Tapi kita kena ingatlah, jangan batalkan dalam Quran tu sebut la tubtilu, jangan batalkan kebajikan yang kamu buat. Cuma ada sedikit perbincangan, kalau kita solat sunat Allahu Akbar, tiba-tiba orang qamat, boleh tak kita teruskan? Sebab Nabi larang solat sunat setelah didirikan solat fardu. Maka di sini para fuqaha kita berbincang, sekiranya kita sempat lagi dengan imam, maka kita sudahkan cepat, boleh teruskan. Kalau kita baru nak mula Allahu Akbar, imam orang yang qamat, imam ni memang cepat ni, maka kita batalkan solat sunat, kita masuk ke solat fardu. Nanti selepas solat nanti kita qada balik yang tu. Yang ke 19, yang ke 19, jika bangun awal, contohnya pukul 2, 3 pagi, waktu tahajud, bolehkah baca Quran dulu kemudian pukul 4 baru solat tahajud? Kita kata saudara yang bertanya, kita kena belajar jadual tentatif solat qiyamul lail, bangun malam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia bangun malam, dia akan ke bilik air, ke tandas, dia akan berwuduk, dan Nabi kita akan mulakan dengan solat dulu. Solat tahajud dia panggil solat ringkas, macam kita agak macam warm up lah, nak panah enjin dulu. Dia tak panjang dulu. Selepas daripada itu barulah Nabi kita solat panjang yang kata sampai bengkak kaki tu. Dia mula dengan itu dulu. Jadi seeloknya saudara atau saudari yang bertanya, bila kita bangun malam, kita mula dengan berwuduk, kemudian kita solat dulu. Niat solat wuduk boleh. Solat wuduk dia termasuk dalam apa solat pun, solat malam tu nama dia solat malam. Kalau selepas kita bangun tidur sudah jadi tahajud waktu itu. Dia beza di antara solat malam dengan solat tahajud ni. Solat malam maknanya selepas solat Isya sampai subuh, itu package, nama dia solat malam. Kemudian di bawah solat malam tu dia ada tahajud. Tahajud ni bila kita tidur bangun baru jadi tahajud. Dia ada solat witir. Itu dia panggil package. Boleh je solat. Kemudian setelah kita solat, kita pun letih dah, duduk baca Quran, zikir, selawat. Kemudian rasa lengah, bangun solat pula. Gitulah keadaan yang terbaik yang kita boleh lakukan, para pelajar sekalian. Sebab apa? Kalau kita tak solat, rugilah kita ambilkan. Soalan yang terakhir, yang ke-20. Biasa kita akan ambil 20 soalannya, lain-lain tunggu esok. Wanita yang bersalin wajibkah mandi wiladah? Sehari selepas bersalin walaupun ada darah nifas. Ini masalah, ada setengah ni video duk keluar ni panggil mandi wiladah. Siapa tak mandi ni lah, kita mengatakan tidak. Nak mandi je lah. Mandi wiladah ni kalau orang bersalin tak ada darah, mandi wiladah. Tapi kalau bersalin keluar darah, maka dia ada darah nifas. Jadi kalau mandi pun tak jadi. Sebab dia punya tak terangkat, dia punya nifas dia tu, hadas. Maka tidak perlu mandi, kita tunggu nanti habis nifas berapa hari? 20 hari, 30 hari, 40 hari boleh lagi. Dalam fiqh Syafi'i sampai 60 hari boleh. Tapi biasanya jarang sampai 60 hari kan. Maka kita satu je mandi, bukan ada 2 kali mandi. Macam-macam orang ni dia punya keterangan dalam WhatsApp ni duduk sebarkan benda-benda yang pelik-pelik, akhir kali pening kepala habis orang. Baiklah para pelajar sekalian, saya ambil 20 soalan dulu untuk pagi ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.